الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, yang dimuliakan tuan guru pembuatan kita malam ini yang memimpin pengenalan kita Ustaz Arif Malik, para ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi dibangunkan Allah dalam keadaan bernyawa. Masih lagi kita berusaha untuk berfungsi sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Lebih lagi kita sudah berada di hari yang ke-27 bulan Ramadan, yang mana kita telah diberi latihan yang cukup intensif. Dari mula Ramadan sampai sekarang, berbagai-bagai latihan telah kita lalui. Dilatihnya kita dengan banyak sembahyang. Semalam 20 rakaat. Sebulan berapa rakaat? 600. Campur dengan witir 3 rakaat. Sebulan berapa? 90. 600 campur 90 berapa? Tidak mengaji matematik dulu. Ini yang cakap sekejap ni, cikgu matematik dulu tau. 600 sampai 90 berapa? 690 rakaat. Sampai akhir bulan dulu ya. Semalam 20 rakaat. Sebulan 600. Campur dengan 90, 690 rakaat. Banyak tu tuan-tuan. Orang yang banyak semayang, apa Allah bagi fadilatnya? Di antaranya apa kata Allah Al-Quran? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada perbuatan fahsya, keji dan yang munkar. Maksud mana orang semayang tak ada lagi buat benda-benda keji, tak ada lagi mencuri rakyat, tak ada lagi ngambil lembah ekor,
Tak ada nengok jari orang. Tak ada tuang ke dalam masjid. Kerana dia dah semayang. Itu ciri-ciri orang bertakwa lah. Sebab itu Allah datangkan Ramadan tu memberi kita latihan supaya di hujung nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dilatih kita dengan banyak zikir. Dia tiap malam zikir Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud dan sebagainya. Itu selawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu tambah lagi Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Tambah lagi Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Bila kita banyak selawat itu tanda Allah balas selawat kita nanti. Sekali kita selawat dengan Allah, Allah balas 10 kali. Kita selawat pada Nabi, Allah balas balik 10 kali. Ya. Kita malam kita selawat, 40 kali selawat. Kita malam. Selama 20 rakaat setiap malam. Jadi Allah balas balik selawat kita. Bila Allah selawat kepada kita itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan 10 hari yang pertama Allah datangkan rahmat. 10 hari yang kedua Allah datangkan maghfirah, keampunan. Dan 10 hari ketiga ini masih ini sekarang ni period ini Allah datangkan perlepasan daripada neraka. Yang mana tak ada cakap apa. Ya. Yang pertama didatangkan rahmat. Bila dapat rahmat kita layak masuk syurga. Kerana kita kalau nak masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala semayang kita macam ni. Bukan dengan pahala saya ngajar macam ni. Bukan dengan pahala tuan-tuan mengaji pulang ni. Tak ada, tak layak masuk syurga ni. Kecuali kalau Allah datangkan rahmat. Yang kedua maghfirah. Allah datangkan keampunan. Itu Rasulullah hajar kita. Di bulan Ramadan Allah Rasulullah hajar kita apa doa yang patut kita baca di bulan Ramadan. Ya, apa doanya? Selalu kita baca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah pengampun yang maha mulia. Kamu seronok penuh mengampunkan dosa hamba-hamba kamu. Kalau dah seronok penuh, ampunkanlah dosa kami. Dan sekarang ni perlepasan daripada api neraka 10 malam yang terakhir. Dan di 10 malam terakhir juga terdapat satu malam. Biasanya kata ulama lah, biasanya di malam 10 yang terakhir itulah satu malam yang istimewa, yang Allah bagi ganjaran pahalanya 1000 bulan. Apa malam tu? Qadar. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Bila kita dapat semuanya tu, barulah Allah bagi kita, bagi kita hadiah kita dengan kegembiraan. Sampai raya kita gembira, ya. Sekarang ni dah ada orang gembira dah. Dah beli baju baru, dah beli sikap baru, dah beli tokah baru pada. Mungkin ada yang kahwin baru ni kawan. Kerana nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini saya nak cerita tentang Hari Raya. Dan walaupun belum lebih, nak cerita pasal Raya. Berkata seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Tuan-tuan kalau nak tahu isi kandungan ceramah saya begini, buka kitab namanya Durratun Nasihin dari fadilat Hari Raya Aidilfitri. Ada semua ada. Anas bin Malik ini seorang sahabat. Masa kecil lagi dibawa emaknya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian diserah hanya kepada Nabi, jadi khadam Nabi. Bukan hamba, ya khadam, pembantu Nabi. Kemana ada Nabi adalah dia. Sebab itu dia banyak merawikan, banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Berkata-kata ribu hadis diriwayatkan oleh manusia ini. Namanya Anas bin Malik. Ya, kata Anas bin Malik dalam kitab Durratun Nasihin, hari raya yang sebenarnya bagi orang beriman ada 5. The real hari raya for mukminin, there are 5 times. 5 cara. Itu raya sebenarnya yang kita sambut selama ini ni. Raya puasa ke, raya haji ke, bukan seronok benar. Apa seronoknya? Dekat raya anak-anak pun balik, cucu-cucu pun ramai ya. Itu dah riuh tu. Gegap gemitir rumah tu. Seronok lah tu. Bila jamai balik, cucu pun balik, anak-anak pun balik, menantu pun balik, sudah tinggal opah dengan tok je.
Opah dia apa tok di tengah. Opah nganggu pada tok nganggu pada opah. Apa seronoknya? Ha? Kalau budak-budak je seronok. Budak-budak seronok lah. Masa kaya tu. Itu pun dulu tu sebelum PKP tu. Kenapa dah tak ada? Tahun sudah tak nampak lagi dah. Dulu sebelum PKP tu budak-budak seronok. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Bukan nak makan kuih sangat. Nak apa? Nak yang kedok. Tiap-tiap rumah didatangi oleh budak-budak. Sekarang ni PKP ni ada sekatan situ. Jadi yang sebenarnya tuan-tuan hari raya menurut Anas bin Malik ada 5. Catat kalau nak catat. Tengok dalam kitab namanya Durratun Nasirin. Yang pertama, kalau dia boleh hidup dalam satu hari tanpa melakukan sebarang dosa. Saya buat sebentar dulu kelima 5 takut tak ada. Yang kedua, kalau dia mati membawa iman. Dia mati beriman. Yang ketiga, apabila dia berjaya melepasi titi siratal mustaqim. Itu orang kaya begitu. Yang keempat, apabila kakinya dapat melangkah ke syurga. Itu orang kaya begitu. Dan yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, apabila dia berjaya melihat wajah Tuhannya. 5 orang kaya sebenarnya. Ya. Yang pertama, kalau dia boleh hidup dalam satu hari tanpa melakukan dosa. Yang kedua, kalau dia mati membawa iman. Yang ketiga, kalau dia boleh melepasi titi siratal mustaqim cepat seperti kilat. Atau dapat lepas aja, tak kira macam mana dia asalkan meniti siratal mustaqim dapat lepas. Yang ketiga, yang keempat, apabila dia masuk dalam syurga. Kakinya melangkah dalam syurga, itu raya begini. Dan yang kelima, apabila dia dapat melihat wajah Tuhannya. Kita balik semula. Huraikan satu-satu. Yang pertama, apabila dia boleh hidup dalam satu hari tanpa melakukan sembarang dosa. Boleh tak? Kalau kita try betul boleh. Nak satu hari je cukup. Itu orang kaya lah dia. Besok di akhirat, besok kita bila ditimbang, tak ada dosa. Ataupun ringan dosanya. Yang banyak pahala dia. Berat kebajikannya. Allah tahu apa dalam Quran? فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya banyak, dia tak ada banyak melakukan dosa, pahalanya lebih, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Allah redha dengan dia. Dia nak syurga, Allah redha. Dia nak lepas dari neraka, Allah redha. Dia nak makanan syurga, Allah redha. Dia nak mahligai di syurga, Allah redha. Dia nak kenderaan di syurga, Allah redha. Dan apa lagi? Akan jemaah, ini apa lagi? Dia nak apa? Bagi orang lelaki nak apa? Hendakkan bidadari syurga, Allah redha. Tahu ke tuan-tuan dan puan-puan, paling koman, paling kudi, paling koyok, paling curut kalau dapat masuk syurga, dia dapat 72 orang bidadari. Dah ke tanda. Itu koman tu. Mungkin macam saya dapat 72 lah kalau dapat masuk syurga. Tapi kalau orang dapat macam apa? Macam Tuan Haji Firdaus ni, Tuan Haji Ma'an ni, Tuan Haji Khalid ni, tak tahu apa kata apa ribu. Bidadarinya. Ada tidak kecemburu opah di rumah tu? Ngapa tak cemburu? Ngapa tak cemburu? Kerana Allah sudah cabut rasa cemburu dari hati mereka. Lagi ramai lagi dia seronok, lagi ramai lagi dia seronok, lagi ramai lagi dia seronok. The more the merrier for them. Dalam dunia ni ialah nombor 2 pun tak apa ni. Kalau kebanyakan dalam dunia ni, kita ada penyakit TB. Tahu apa TB? Takut bini, pandai. Kita ni kebanyakannya ada takut bini, termasuk orang cakap ni. That is the reason why I have only one. Ya. Jadi di syurga besok, paling koman, paling kudi, paling koyok, ada 72 orang bidadari. Dengan syarat masuk syurga. Ya. Syaratnya masuk syurga. Dan nak masuk syurga jangan ada dosa. Kerana nak masuk syurga itu syaratnya 2 aja.
beriman dan beramal saleh. Itu dah dijanji oleh Allah SWT. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah. Dua je syaratnya. Bukan susah, senang aja. Ya. Dua je syaratnya. Beriman dan beramal saleh. Susah ke senang? Okey, susah ke senang? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya. Nyebutnya senang. Beriman dan beramal saleh. Nak ngamal kan senang. Senang kan nak beriman? Dengan beriman yang senang tu. Ya, kalau dia beriman betul-betul susah banyak cerita lain dia. Beriman dengan malaikat, jadilah. Betul-betul beriman dengan malaikat. Berani ke dia nak ambil nombor ekor? Kalau dia betul-betul beriman dengan malaikat, berani ke dia nak curi doyan? Berani ke dia nak tengok jari orang? Berani ke dia nak nuang kedai runcit? Kalau dia betul-betul beriman dengan malaikat, kerana sentiasa saja ada malaikat di samping dia. Ya ke tak? Kejapnya ada nak malaikat? Ada. Bawa kamera tahu? Dia tengok apa yang dibuat orang yang dalam majlis ini. Dia nak gambar. Orang ni dengar betul-betul ada gambar dia tahu. Esok ditayang dengan gambar dia tahu. Apa saja berlaku dalam dunia itu akan ditayang kembali di akhirat besok. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Esok ditayang balik. Orang ni dengar betul-betul, orang ni mencatat, orang ni ada apa, buka video dan sebagainya, ya? Buat live, dia ni ada live. Esok ada gambar tu, tahu? Orang ni tidur, ada gambar tu. Kalau dia percaya dengan malaikat. Orang ni mengeluh je. Orang ni bersembang ketika Tuan Guru tengah ajar. Esok ada gambar. Nampak dia tengah bersembang. Anu. Ya. Itu beriman dan beramal saleh, dia akan dapat syurga nanti di akhirat, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka itu ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dengan syarat jangan ada dosa. Jangan ada dosa, ya. Kalau dapatlah dia hidup satu hari tanpa melakukan sebarang dosa, maka itulah dia hari raya baginya. Yang pertama. Ya, yang kedua, hari raya bagi seorang yang beriman itu ialah apabila dia mati dalam keadaan beriman. Tandanya akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Ini janji Nabi. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ujung apa? Dakhalal jannah. Itu janji Nabi kepada umatnya. Siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk dalam syurga. Itu khusus. Ada yang umum. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu umum, ya. Barang siapa menyebut kalimah la ilaha illallah, dia akan dapat masuk dalam syurga. Syurga ada 8 menunggu bagi orang-orang yang mati dalam keadaan beriman. Yang pertama nama syurga Firdaus. Dan nama pengurusi biro dakwah kita pagi ni, ya. Firdaus, Haji Firdaus. Itu nama syurga tu. Yang kedua namanya Jannatun Adnin. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Adnin, orang nama Adnan tu nama syurga lah. Nama Tuan Haji Mengulu Adnan tu, itu nama syurga tu. Yang ketiga namanya Ma'wa. Tadi itu Imam sudah baca bersama dengan kita. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Itu Ma'wa namanya. Sebut betul-betul Ma'wa. Dengan Ma'wa. Ma'wa itu girlfriend. Ma'wa apa ni kan? Ma'wa itu kalau orang kampung Gajah lah. Ini orang kampung Gajah tu. Kalau sebut Ma'wa itu namanya mak saudara. Mak saudara itu Ma'wa. Ini Ma'wa. Macam orang Kedah, macam orang Pulau Pinang, macam orang Peribunta, macam orang Taiping. Ma'wa, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya Darussalam. Tutup Iman selalu, ya.
pimpin kita supaya kita sama-sama minta Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masuklah kami ke surga yang bernama Darussalam. Itu nombor 4. Yang kelima namanya Jannatul Naim, yang penuh dengan nikmat. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Semuanya kekal. Bahagianya kekal, mudanya kekal, tenaganya kekal, keseronokannya kekal, apa saja kekal. Yang ke-8 namanya Darul Jalal, agung, semua agung. Dalam surga mana ada yang lemah-lemah, mana ada yang kecil-kecil, mana yang kena-kena, semua agung-agung surga. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qaf ra alif ra, qarar. 8 juga. Yang mana ndak? Tuan-tuan, puan-puan, ndak yang mana? 8 surga tu ndak yang mana? Pandai. Ndak semua lah. Pasal kita dalam surga besok bukan ada tempo. Bukan tahu berapa tahun. Berapa lama dalam surga? Selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Itu raya bagi dia. Kalau dia dapat kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, itu raya lah dia. Hendakkan jangan terganggu kita menyebut kalimah 2 kalimah syahadah, mati dalam keadaan beriman, maka akhir kalamnya kena menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab orang nak mati kita aja nak ucap. Dia ngajar nak ucap. Bukan nak panjang-panjang. Sebut je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia boleh ikut, pun hati dia tu dijamin masuk dalam surga. Bukan senang ni tuan-tuan. Dia antara orang-orang yang tak dapat menyebut kalimah syahadah ketika nak mati ialah mereka-mereka yang bercakap-cakap ketika azan sedang dilawan. Itu dalam kita ada sebut tu. Nanti dia terhalang daripada menyebut kalimah syahadah ketika nak mati. Jadi masa orang azan apa nak buat? Dengar dan jawab azan tu. Jangan bunyi belum sembangnya. Yang pembukaan betul. Berapa naik nombor hari ni? Sembang itu jadi sembang ni. Orang tengah azan. Kadang-kadang macam tak faham juga. Ustaz baru masuk umpamanya. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar dia? Orang tengah azan. Jangan tanya itu lagi. Orang tengah azan diam. Dengar dan jawab azan. Bagi salam dengan Ustaz untuk salam. Udah habis azan, orang doa, baru Assalamualaikum Ustaz. Baru jawab. Saya selalu kena apa itu. Masuk-masuk Assalamualaikum Ustaz. Ini berjawab. Selalu kena apa itu. Tak jawab, hukumnya wajib jawab jugalah. Dia jawab orang tengah azan. Jadi elok tu saya bagi salam ketika itu. Masa lain tak apa. Itu yang kedua. Apabila dia mati dalam keadaan beriman, walaupun imannya sebesar biji sawi. Biji sawi besar mana? Ada besar kepala saya. Ada besar nombor ni. Besar mana biji sawi? Besar habu. Kalau diletak atas timbangan bergerak, tak bergerak pun timbangan tu. Itu besar sawi. Kalau ada besar itu iman yang dalam dada dia, dia layak masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, itulah hari raya baginya. Faham ke saya ni? Bila dia dapat masuk syurga, hari raya lah bagi dia. Bukan hari raya hari Senin esok, itu tak tentu. Bukan hari raya sebenarnya. Hari raya sebenarnya apabila kita dapat masuk syurga, itulah hari raya baginya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, hari raya bagi orang yang beriman itu ialah apabila dia dapat melepasi titi siratal mustaqim. Titi siratal mustaqim itu besar mana tuan-tuan? Ada besar Golden Gate of San Francisco. Ada besar tu. Ada besar jambatan Pulau Pinang. Ada besar jambatan Tambak Johor. Ada besar jambatan Jagat Ladia nak nyebrang dari Kampung Gajah tu. Ada besar jambatan di Parit di titik kantong tu. Besar mana? Kata opah kemarin, titi siratul mustaqim tu rambut belas ribu. Saya tengok dalam kitab tak jumpa apa rambut belas ribu. Tapi yang jumpa titi siratul mustaqim tu lebih halus daripada rambut. Itu ada jumpa. Lebih halus daripada rambut.
Itulah yang kita nak menyeberangi nanti. Titi Siratal Mustaqim itu ialah satu jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Nak masuk syurga kena melalui titi Siratal Mustaqim tu. Bila lepas baru dapat masuk syurga. Ya, besarnya lebih kecil dari rambut. Lebih tajam daripada mata pedang. Sudah kecil, halus. Tajam lah tu. Bagi mereka-mereka yang berdosa, lalu yang 3-4 kata, rom, putih kaki tu. Oh jatuh. Daripada titi sirat tu jatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jatuhnya je dari titi Siratal Mustaqim tu. Tahu berapa lama? Jatuh aja 70 tahun baru sampai ke dasar. Jatuh aja 70 tahun tu. Berapa lama? 70 tahun baru sampai. Rasulullah sedang bermesyuarat lah, sedang berdiskus. Berbincang-bincang dengan para sahabat. Tiba-tiba dengar satu bunyi gentung kata. Ditanya Rasulullah kepada para sahabat, kau tahu ke apa yang bunyi kuat tadi tu? Jawab sahabat, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Kami tak tahu. Jawab Rasul, itulah dia orang yang jatuh daripada titi Siratal Mustaqim menuju ke neraka 70 tahun sudah baru sampai. Baru sampai sekarang ni. Maknanya jatuh hanya 70 tahun. Dan sembang ke tak? Tuan-tuan, 70 tahun jatuh dan ke tak ada sembang. Apa tak adanya? Kita dalam masjid ni dalam sembang tak? Bukan 70 tahun. Sempat sembang lagi. Oh mungkin jatuh je. Kenapa teman sehujung minggu ambil nombor ekor? Ada jatuh. 5944. Tahu? Mana 5944? Ada rumah. Bukan kejap ni ada rumah Yang lain. Yang ni 3 nombor aja. 986 intinya ni. Saya nombor tak apa, dah lupa. 70 tahun tahu. Baru sampai ke dasar. Udah kecil. Tajam lah tu. Lepas tu di dalam dia meniti tu ada pula pengait. Ini boleh baca dalam mustika hadis ya. Ada pengait. Wabihi kalalib. Di atas itu ada kalalib. Kalalib tu pengait. Narik orang dari titi sirat tu supaya jatuh ke bawah. Bawah titi sirat tu ada apa? Neraka. Sama tak? Kalau dia jatuh dari titi sirat tu tergelincir ke, putih kaki ke, jatuh tu neraka bawah. Ujung neraka tenangnya cuma di bawah tu. Begitulah. Dari tepi ke tepi, dari padang mahsyar sampai ke syurga. Jauhnya berapa? 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. Itu kata B. Arifin dalam bukunya yang bernama Hidup Sesudah Mati. Ulama Indonesia namanya B. Arifin. 15,000 tahun perjalanan, 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun lagi menurun. Itu luasnya atau panjangnya titi Siratal Mustaqim. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, jangan takutlah. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, titi itu besar, luas, senang. Sebab itu dalam kitab ada sebut ada orang meniti Siratal Mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Siapa tu? Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali ada. Cepat seperti kilat menyambar. Selocok dah lepas dia. Nak kita nak apa tu? Siapa tak nak angkat tangan? Saya nak angkat kamera. Ini yang ada kamera dulu. Dia nak masuk neraka. Dia tak nak masuk surga. Lebih cepat daripada kilat menyambar. Itu yang paling laju. Nombor 2, seperti burung terbang. Seperti dia naik burung yang terbang. Kalau burung terbang, apa yang boleh menghalang burung? Bangunan tinggi tak boleh menghalang, pokok tinggi tak boleh menghalang, gunung tak boleh menghalang. Dia boleh terbang terus lepas. Bila lambat sikit daripada kilat menyambar. Ada orang melepasi titi Siratal Mustaqim itu seperti kuda berlari. Macam kuda Lone Ranger, tahu? Tahu nama kuda Lone Ranger? Silver namanya. Sampai. Dia tak tahu siapa Lone Ranger ke? Saya dulu komik yang paling saya minat Lone Ranger lah.
Ya, sidekicknya namanya Tonto, Red Indian. Dia hero nya namanya Lone Ranger, pakai topeng. Pakai topeng. Sekali banyak semua orang pakai topeng. Saya pakai topeng hidupnya. Tapi topengnya untuk mati aja. Macam itulah, macam orang naik kuda berlari. Kuda itu namanya silver, besar, gagah, laju, ya. Macam itu. Ada orang yang meniti siratal mustaqim itu seperti manusia berlari, macam orang berlari. Macam Usain Bolt. Tahu kenal Usain Bolt? Pelari dari Jamaica yang paling pantas. Dia boleh lari 100 meter dengan 9.8 second. Saya dah lupa dah, ya. Itu Usain Bolt, orang Islam dari Jamaica. Atau orang Malaysia ni apa? Lari macam Sako Biki. Itu bukan Islam, ya. Macam tu lah. Tapi lepas tu. Itu nama titi siratal mustaqim, ya. Itu orang kaya lah bagi dia kalau dia dapat melepasi titi siratal mustaqim. Ada orang yang menyeberangi titi siratal mustaqim itu berjalan kaki, macam orang jalan kaki. Ada yang melangkah, ada yang mengesut. Begitulah keadaannya. Tapi yang lepas-lepas, yang tak lepas, ikut amalan masing-masing. Kalau dia boleh lepas, itu tanda hari raya baginya. Kerana bila lepas titi siratal mustaqim itu apa menunggu? Apa menunggu? Syurga, 8 syurga tadi menunggu, ya. Pilih mana? Lebih-lebih lagi orang yang puasa ni. Orang yang puasa ni, kita ni. Nanti akan ada special entrance masuk dalam syurga. Apa nama special entrance? Apa nama? Ar-Rayyan. Ya. Yang masuk tu. Kita ni enggak, kita nak. Siapa rasa dia tak masuk? Tak masuk ke? Kita ni mengikut apa yang disangka oleh hamba-Nya. Allah hanya mengikut apa yang disangka oleh hamba-Nya. Kalau Allah kata tak masuk, tak masuk. Kalau kita kata tak masuk, bukan Allah, ya. Kalau kita kata tak masuk. Kena sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bila berjaya dia meniti siratal mustaqim, itu tanda dia hari raya lah baginya. Itu yang ketiga. Banyak lagi cerita kalau nak cerita ni, ya. Tapi tak apa, kita potong-potong ni. Dia mendalam malam tadi dah tengok lain. Panjang malam ceramah ustaz ni. Tak apalah. Yang keempat, hari raya bagi orang yang keempat ialah apabila dia berjaya masuk ke dalam syurga. Kerana lepas titi siratal mustaqim itu halangan yang terakhir. Habis itu tak ada halangan, boleh masuk syurga dah. Masuklah dia kepada 8 syurga. 8 syurga dah saya cerita tadi. Semua syurga itu bagai-bagai belaka, baik-baik belaka. Menggembirakan belaka, menyeronokkan belaka. Tak ada letih dalam syurga, tak ada penat dalam syurga, tak ada jemu dalam syurga, tak ada getik dalam syurga. Tak ada menyampah dalam syurga. Seronok aja all the time. Semayang tak ada, puasa tak ada dalam syurga. Tak ada pokok-pokok, ambil lah buah-buahannya, semua dia punya. Ada pakaian dalam syurga tau. Dalam syurga tu ada pakaian. Pakaian tu ada sayap. Kalau ada sayap, orang dalam syurga tu boleh apa? Boleh terbang. Tak payah nunggu taksi, tak payah naik bas, tak payah naik kereta api ekspres, tak payah telefon Grab. Boleh terbang ke sana kau ya, nak pergi syurga Firdaus boleh, nak pergi syurga Jannatul Na'im boleh, nak pergi syurga Jannatul Ma'wa boleh. Itu dalam syurga, gembira semacam-macam. Itulah hari raya baginya kalau dia dapat masuk syurga. Makanan di syurga berbeza ke? Serupa dengan makanan dunia ni? Tak sama. Benda makanan boleh jadi sama. Kita dalam dunia ni suka makan mi goreng. Dalam syurga ada tak mi goreng? Ada. Tapi tak sama. Hakikatnya tak sama. Nama boleh sama. Dalam syurga ada doyan. Dalam dunia ni ada doyan juga. Tapi sama ke? Tak sama. Itu kata Allah apa? Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Setiap kali mereka diberi makanan-makanan syurga dengan buah-buahan, mereka kata ini serupa dalam dunia dulu. Macam dunia lagi. Dunia ada doyan ni doyan juga. Tapi serupa ke doyan dunia dengan doyan syurga? Tuan-tuan, apa dah? Mana serupa? Doyan dunia ni kadang-kadang mangkok.
Kadang-kadang berulat, kadang-kadang bonyok. Ya ke tak? Any argument? Tak ada. Setuju? Tu orang dunia ni. Diorang suka semua pekat isinya. Biji semua sedap. Itu juga. Tak ada yang kita tak dengar. Semua berkenan belaka. Itu dia juga ya. Nama yang serupa tapi hakikatnya tak sama. Itu juga menunggu mereka-mereka yang berjaya lepas dari titi siratal mustaqim. Ada hiburan tak dalam syurga? Ada hiburan tak? Apa tak adanya? Berhibur sentiasa. Bukan ada tugas, bukan ada tanggungjawab. Bukan ada kerja nak apa, kerja pagi-pagi mentah-mentah ke, bersawah ke, tak ada. Ya. What do you do in heaven? Enjoy yourselves all the time. Every minute, every second, enjoy yourself. Tak ada kerja langsung. Gembira selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam syurga itu kekal abadi selama-lamanya. Itu orang kaya tu. Orang kaya ni orang seronok ke orang sedih? Orang seronok lah kaya ya. Bila dia berjaya melepasi titi siratal mustaqim, itulah syurga baginya. Dan tuan-tuan dan perempuan bagi tuan-tuan, perempuan tak apa. Dia ikut sama. Tapi dengan syarat dia benarkannya, dia tolong suami dia. Sembahyang 5 waktu mesti berjamaah. Dengar apa saya cakap ni. 5 waktu sembahyang mesti berjamaah bagi orang lelaki. Naklah berjamaah. Zuhur berjamaah, Asar berjamaah, Maghrib berjamaah, Isyak berjamaah dan subuh besok itu berjamaah. Bila berjemaah, tempat dia berjemaah itulah yang menjadi kenderaan dia. Untuk meniti siratal mustaqim. Kenderaan dia, kalau dia berjemaah di masjid Sultan Nazruddin Shah ni, masjid inilah jadi kenderaan dia. Untuk menyeberangi titi siratal mustaqim. Kalau dia berjemaah di masjid kampung jadi kenderaan dia untuk meniti siratal mustaqim. Kalau dia masjid tidur, sebab itu kena berjemaah. Jangan semayang seorang-seorang di rumah. Never pray alone in your own house without any reason. Kalau ada haid, apa dia datang ada bangkit ke lain, salah. Ini tak ada apa-apa. Sahaja tak siur nak datang. Itu orang macam tu sesat kata Nabi. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal muta'allifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Hadis sahih tu. Tengok kitab Sahih Muslim. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu, tak ada sebab apa-apa, saja semayang di rumah aja. Tak siap datang masjid, dengar azan dan hen pun tak kerti je. Dia nak semayang di rumah. Tu orang semayang tu, orang tak semayang dia tahu. Ini orang semayang. Dia nak semayang di rumah je. Tak lalu datang masjid. Seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing. Rupanya dalam zaman Nabi itu ada juga orang tak semayang. Bukan tak semayang, tak ada datang ke masjid. Sehingga Nabi mengancam nak bakar rumah-rumah keliling Madinah tu. Siapa yang tak nak datang berjemaah. Tapi tak jadi bakar. Kerana mengenang apa? Mengenangkan dalam rumah tu ada kanak-kanak, ada perempuan dan sebagainya. Tapi itu dia ancam Nabi itu. Nak bakar rumah-rumah keliling masjid kerana tak mahu semayang berjemaah. La taraktum sunnata nabiyikum. Kalau kamu semayang seorang-seorang je di rumah, bermakna kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah semayang seorang-seorang di rumah. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum. La dhalaltum itu apa? Maka sesatlah kamu. Orang semayang saja-saja di rumah tu semayang sesat namanya. Cuma dia tak berdosa kerana meninggalkan semayang. Itu je. Jadi kalau nak lepas titi siratal mustaqim, hendaklah dia berjamaah di surau, di masjid, di mana-mana tempat didirikan jemaah. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, dia semayang di rumah bersama isteri dan anak-anak. Berjemaah di rumah. Itu paling koman. Dapat fadilah jemaah ya. Kalau dah banyak menahan yang namanya ada uzur lunak di main rumah tak apa. Jangan dia semayang di anjung, isterinya semayang di dapur, anak-anaknya semayang di bilik masing-masing. Itu kira sesat tu. Itu orang semayang tu, kalau tak semayang lagi tu.
Kalau orang tak semayang, dia akan masuk dalam satu neraka khas bagi orang tak semayang, namanya saqar. Itu orang tak semayang. Itu hal yang keempat, dapat masuk ke dalam syurga. Last sekali, hari raya bagi yang kelima, golongan kelima, ialah apabila dia berjaya melihat wajah Tuhannya. Ndak kata ndak nengok Allah langsung di akhirat. Tuan-tuan, di dunia ni kita tak dapat menengoknya. Ya. Kita minta lah dalam dunia ni, minta tengok Tuhan. Ya Allah, tunjuk muka kamu. Tak dapat, lantak kamu ada di mana? Di Jepun, di Amerika, di England, di Singapura, di China, di Indonesia, tak dapat tengok Tuhan. Ya. Dia hanya kenal Tuhan melalui sifat-sifatnya. Tengok itu tak boleh. Nabi Musa nak tengok Tuhan pun tak baginya. Kamu tak dapat tengok aku je. Lantaroni kata Allah. Maka benar Musa, kamu kalau tengok gunung tu. Kamu tengok gunung tu. Dia pun tengok gunung tu. Hancur gunung tu. Dia pula pensan. Belum tengok Allah lagi. Tapi kalau dia dapat tengok Allah nanti, dia akan berada dalam keadaan yang sonok benar, menggembirakan, sehingga berseri-seri muka mereka. Wujuhun yawma idzin nadhirah, kata Allah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu mereka dapat melihat wajah Tuhannya. Ya, esok kita ni, esok kita ke damai ni, tuan. Yang nak masuk syurga esok kita ke damai? Sekali lagi, yang nak masuk syurga esok kita ke damai? Kita ni lah. Sampai masa dia tak masuk syurga tak dapat dah. Jadi kita esok Allah akan kumpulkan di syurga. Ramai-ramai ahli-ahli syurga dikumpulkannya. Depan sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Nabi itu ulul azmi yang 5 tu. Di belakang itu Nabi yang Rasul-Rasul ada nama-nama yang ada dalam Quran. Di belakang itu Nabi-Nabi yang 124,000 tu. Di belakang itu para sahabat sosok. Di belakang itu wali-wali Allah, orang mati syahid dan sebagainya. Kita entah mana-mana bagaimana. Jadilah segala masuk syurga. Jadi itu sudah jadi kumpulan masuk syurga. Kita pun dikumpul oleh Allah dalam satu tempat. Di mana entah orang ada. Ya, sudah berkumpul semua nanti. Saya, Tuan Jemaah, Tuan Khalid, lagi Ustaz Hanif ni kumpul sekali. Tak nak, tak nak sangat. Sudah kumpul kita ni besok, Allah panggil. Mula-mula Allah panggil Nabi Musa. Nabi Musa pun bangun. Allah tanya Nabi Musa, wahai Musa, sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku perintahkan kamu sampai kepada umat kamu? Apa jawapan Musa? Nabi Musa mana? Ya, Nabi-Nabi mana nak neraka Allah suruh buat? Buat dah. Sudah ya Allah. Bagus. Kemudian, wahai Musa, kamu baca kitab yang aku turun kepada kamu, sebahagian darinya. Apa nama kitab turun kepada Nabi Musa? Apa nama kitab yang diturun kepada Nabi Musa? Taurat. Dalam bahasa Tafsir tau. Taurat. Nabi Musa pun baca. Walaupun kita tak faham seronok nama seorang Nabi Musa tu. Dia membaca. Lepas itu diperintahkan Nabi Musa supaya duduk. Duduk Nabi Musa. Dibangunkan pula Nabi Isa. Nabi Isa pun bangun. Ditanya Nabi Isa juga macam tanya Nabi Musa, sudahkah kamu sampai ke risalah yang kuperintahkan kamu sampai? Jawab Nabi Isa, sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan pula Nabi Isa membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Injil. Sebab itu Injil. Yang Injil. Injil ya. Itu kitab yang diturun kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Syriani. Dia pun baca ya. Seronok lagi lah, tambah seronok lagi. Kemudian diturunkan, dibangunkan siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa Nabi Daud. Ya, ditanya Nabi Daud salah yang sama. Sudahkah kamu sampai ke risalah yang aku perintahkan kamu sampai? Wahai Daud, jawab Nabi Daud, sudah ya Allah. Lepas itu disuruh Nabi Daud membaca kitabnya. Apa nama kitabnya? Zabur. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia dulu, Nabi Daud tu bila dia baca Zabur, burung tengah terbang berhenti. Bukan hinggap, berhenti.
Dia break tengah terbang tu. Dengar suara Nabi Daud tu. Di awang-awangan kan, di udara. Bunyilah merdunya suara Nabi Daud. Ya. Dia pun baca Zabur. Bertambah seronok tak kita? Di syurga ni makin lama makin seronok, makin lama makin seronok, makin lama makin seronok. Bukan ada yang jemu. Dengar suara Nabi Daud, seronok lagi lah. Seronok benar. Kemudian diperintahkan Nabi Daud itu supaya berhenti, dan Nabi Daud pun berhenti, dia pandang dulu. Dia dulu. Lepas itu baru dipanggil Nabi kita, siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun bangun. Ditanya Nabi Muhammad, sudahkah kamu sampaikan berita atau perintah yang aku suruh kamu sampaikan kepada umat kamu? Mesti sudah ya. Sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Muhammad supaya membaca Al-Quran. Membaca kitab yang turun kepadanya. Apa kitabnya? Al-Quranul Karim. Dia pun baca. Dia baca bukan semua ya. Surah Al-An'am. Surah yang ke-6. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur, dan sebaliknya. Surah Al-An'am. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya suara Nabi Muhammad adalah 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Dengar kenyataan ni. Kita dalam sejarah, dalam tarikh kita belajar suara yang paling merdu ialah suara siapa? Nabi Daud. Tapi rupanya suara Nabi Muhammad lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Bertambah seronok lagi tu. Hanya ahli syurga je dapat dengar. Hanya ahli syurga je dapat tengok Nabi Muhammad di syurga ya. Yang lain yang masuk neraka tak dapat. Kita pun bertambah sedap, bertambah merdu, bertambah seronok, bertambah gembira kerana dapat mendengar suara yang sangat merdu ketika itu. Kemudian tuan-tuan, Allah sendiri membaca daripada kalamnya, berkitab yang diturunnya kepada Nabi Muhammad. Ya, yang Al-Quran lah dia baca. Ini jaga akidah. Kerana Allah tu bila dibaca bukan ada suara, bukan ada huruf, macam mana? Entah, saya tak tahu nak apa. Wallahu alam, tapi dia baca. Masa itu bertambah seronok tidak kita? Bertambah seronoklah dia baca surah Ar-Rahman. Dia 27 tu. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Yang banyak apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu Allah baca. Bertambah seronok kita. Udah tengah seronok tu Allah tanya kita, mahukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak? Ini cerita kitab ni kalau lama tau. Boleh baca. Dia tamat pun. Syarah Salikin dah tamat belum? Tuan-tuan, Syarah Salikin dah tamat ke belum? Di mana dia masa saya baca yang tu? Kita tu ada dalam Syarah Salikin. Maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Siapa tak nak katakan? Semua ndak ya Allah, ndak ya Allah, ndak ya Allah, ndak. Maka Allah bukakan hijab. Hijab tu apa? Dinding. Penutup tirai. Supaya kita nampak Tuhan. Ketika itu kita baru nampak wajah Tuhan kita. Inilah merupakan nikmat yang paling besar. Hari raya yang paling agung, melihat wajah Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar. Lebih besar daripada nikmat makan, lebih besar daripada nikmat kenderaan, lebih besar daripada nikmat seks, lebih besar daripada nikmat apa saja. Melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling besar. Ndak ke tak ada. One more time. Ndak ke tak ada. Atas. Kalau ndak, kena layakkan diri masuk ke dalam syurga. Nak masuk dalam syurga, berapa syarat? Berapa syarat? 2 saja. Beriman dan beramal soleh. Itulah raya bagi kita, bagi orang yang beriman. Ada orang yang dapat melihat wajah Allah 2 kali sehari. Sekali pagi, sekali petang. Ada orang dapat melihat wajah Allah sekali sehari saja. Kalau pagi-pagi aja, kalau petang-petang aja. Ada orang dapat melihat wajah Allah seminggu sekali, sejemaat sekali dalam kitabnya, seminggu sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah sebulan sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah setahun sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah. Itulah dia kali pertama dan terakhir. Ikut amalan dia dalam dunia. Itu hari raya yang sebenarnya. Yang kita sambut hari Senin besok ya, Ahad saya tahu. Hari Senin besok.
Jadi sampai esok itu bukanlah seronok benar-benar. Seronok juga, tapi bukannya bukan hakikat yang seronok juga. Yang seronok ini 5 ni. Kalau dapat yang 5 ni, itulah hari raya yang sebenarnya bagi kita. Jadi cukup sekadar itu ya. Ada bangkangan. Any objection? No objection. Dan balik aja. Saya benar balik je. Saya lagi jauh balik. Ustaz mana? Rumah mana? Tapak road. Tapak ini aja. Dekat no ada ramai mana? Saya kampung. Jadi lagi jauh ya. Nak balik juga. Apa ada nunggu tu? Tuan-tuan nak balik juga. Saya sama-sama kita balik. Mudah-mudahan kita dapat fazilat-fazilat yang dijanjikan Allah Taala di bulan Ramadan dan dapat kita kemuncaknya melihat wajah Allah. Itulah hari raya yang sebenarnya. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, dilatih oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan salah silap saya minta ampun, minta maaf. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, makan minum minta halal. Selalunya lepas haji ada mamam tau. Ini belum puasa ni tak ada lah. Jadi yang dulu-dulu tu minta halal ya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.